Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, terima kasih saya ucapkan sekali kepada Ustaz Wan Jafri kerana sudi menjadikan diri pada pihak jemaah di Surau An-Najm Jim'ai. Jadi pada kuliah Zuhur pada kali ini kita akan dengar sekali lagi apakah yang akan disampaikan oleh Ustaz. Kalau sebelum ini kita dengar beberapa perkara mengenai apakah kelebihan pada bulan Ramadan dan apakah perkara yang sisir yang boleh menyebabkan pahala dalam Ramadan kita ini tertinggal begitu saja. Jadi kita dengar untuk perkongsian seterusnya daripada Ustaz. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi, Tuan Imam, Tuan Pengerusi Surau Barisan EJK Surau An-Najm GMI, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati, yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesempatan ruang masa oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana sekarang ni kita berada dalam fasa kedua Ramadan. Fasa yang pertama, 10 yang pertama telah berlalu, dan masuk fasa yang kedua dan menuju fasa yang ketiga. Yang fasa yang pertama ialah awalahu rahmah. Mulanya adalah rahmah. Awsatuhu maghfirah. Pertengahannya adalah pengampunan. Wa akhiruhu itqu minan nar, dan akhirnya kebebasan daripada api neraka. Jadi kita berada dalam fasa yang kedua yang disebut sebagai maghfirah, pengampunan. Dan mahu tak mahu dalam kehidupan kita, lebih-lebih lagi dalam bulan Ramadan ini, setelah 10 hari yang pertama kita lalui, maka masuk fasa yang 10 yang kedua ni, dia semangat ibadah tu dia makin bertambah. Badan dah mula lembut nak bangun malam, dah mula mari rasa nak buat amalan-amalan, nak taubat dan sebagainya. Kerana itulah disebutkan fasa yang kedua ini pengampunan. Kita kena usaha untuk cari pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita perhatikan juga, insya-Allah hari ini saya akan sebut sedikit tentang taubat. Nak membicarakan sikit tentang taubat, nak ambil kesempatan dalam fasa yang kedua Ramadan menuju fasa yang terakhir. Sebelum berlalunya Ramadan ni, kita cari apa? Kita carilah peluang untuk bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Kerana kita ni tidak lepas daripada buat dosa, tuan-tuan. Manusia ni tidak ada siapa pun yang boleh mengatakan saya tak ada dosa. Tidak ada, tuan-tuan. Mustahil. Sebab Nabi sendiri, Nabi Muhammad dan Nabi-Nabi sebelum Muhammad disebut sebagai maksum. Maksum itu terpelihara. Bukan maksud mereka tu tak buat dosa, tapi terpelihara daripada buat dosa. Maknanya ada kemungkinan nak buat dosa, tapi Allah pelihara. Begitu tuan-tuan. Itu maksud.
Contoh macam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika baginda belum jadi belum jadi rasul, belum diangkat, masa kecil-kecil. Tengok satu pesta, orang duk main pesta gedung-gedang, ada macam-macam, sarkas tak sarkas ada. Terlintas dalam hati Rasulullah nak pergi tengok. Nak pergi tengok apa ni, pesta apa ni. Sampai tengah jalan rasa penat, berhenti bawah pokok. Berehat sekejap. Penat. Allah Ta'ala tidurkan Nabi, sedar-sedar bangun-bangun, pesta dah habis. Itu maksudnya maksud dipelihara. Keinginan sebagai manusia untuk terlibat tu memang ada. Apatah lagi kita ni memang Allah Ta'ala tak pernah sucikan jiwa kita. Nabi Allah Ta'ala belah 2 kali tuan-tuan dada. Bersihkan hati. 2 kali dibelah dada. Kita tak ada lagi. Sebab itulah kita tak dapat lari daripada maksiat. Maka kita kena sedar bahawa kita ni hamba yang melakukan dosa. Dan mengambil kesempatan dalam bulan Ramadan ni yang mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala membuka pintu-pintu syurga. Pintu syurga dibuka supaya diterima taubat orang yang bertaubat. Maka kita ambil kesempatan untuk taubat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan dan mati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pertama saya nak ingatkan tuan-tuan, diri saya, muslimin muslimat sekalian, berkenaan dengan hukum bertaubat. Kita dah sebut taubat. Apa hukum taubat ni? Ada tak Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran hukum dia? Ada tuan-tuan. Sebagaimana yang disebut dalam surah An-Nur ayat yang ke-31, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, supaya kamu berjaya. Allah suruh kita taubat. Wa tubu. Kena taubat. Kena taubat. Sebab apa? Nak jadi orang yang berjaya. Inilah yang dijanjikan oleh Allah. Yang kita duk kejar sangat Ramadan ni, bersungguh buat ibadah ni, nak jadi orang berjaya lah tuan-tuan. Kita duduk kejar, Ramadan, puasa, tahan diri, tak makan. Nasib baik hari ni sejuk sikit, 2-3 hari lepas panas, duduk geleng kepala, panahnya. Semalam Allah Ta'ala bagi hujan, hari ni sejuk, Masya Allah tuan-tuan. Rasa seronok sikit. Kalaulah kata hari-hari macam ni kan seronok puasa, tu dia tuan-tuan. Lepas tu sini pula buat bubur lambuk tuan-tuan. Turun kereta baru dah bubur lambuk tuan-tuan. Aduh, dah lah sejuk, bubur lambuk pula. Perut pun mula berceruk, seru bunyi tuan-tuan. Tak boleh tuan-tuan. Baik. Ujian. Kita bersungguh tahan tuan-tuan. Diuji begitu. Kenapa? Nak jadi orang berjaya. Nak jadi orang berjaya yang kita bincang sebelum saya sebut, jadi orang bertakwa tu tuan-tuan. Berjaya orang bertakwa ni. Kerana apa tuan-tuan? Orang yang bertakwa ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala beri apa saja kepada dia. Tuan-tuan baca surah At-Talaq. Surah At-Talaq ayat yang mana disebut dengan nama ayat 1000 dinar. Tuan-tuan baca surah At-Talaq ayat 1000 dinar. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Itu ayat dia. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, wa man yattaqillah yaj'al lahu, Allah berikan, jadikan kepada dia makhraja, jalan keluar. Orang yang bertakwa pada Allah ni ada masalah, Allah Ta'ala bagi jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan diberikan rezeki daripada jalan yang dia tak sangka-sangka. Ini kelebihan orang bertakwa. Berjayalah kita. Alhamdulillah. Itu dia. Dan salah satu cara untuk kita berjaya ialah kita jadi orang yang tidak ada dosa. Macam mana nak tidak ada dosa? Dengan cara kita bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bagaimana juga Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut dalam surah At-Tahrim, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Bahai orang-orang yang beriman, taubatlah kamu kepada Allah dengan taubat nasuha, taubat yang sebenar-benar. Makna nasuha itu ikhlas. Nasuha itu maksud dia ikhlas.
Ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala tanpa ada cacat dan celah. Itu maksud dia nasuha. Kerana itulah tuan-tuan, dalam taubat ini kita kena faham, apabila sebut taubat, dia tidak ada taubat biasa-biasa, tidak ada taubat nasuha. Dia hanya ada satu je. Taubat ni mesti nasuha. Hak ni kita taubat biasa-biasa dulu, hak ni kita taubat nasuha. Adakah begitu? Tak ada, tuan-tuan. Taubat mesti nasuha. Macam mana pula nak jadi nasuha? Ini dia, tuan-tuan, soalan yang kita kena cerita. Kita kena bincang, kita kena faham. Dalam nak menceritakan taubat, takut bimbang, tuan-tuan. Bimbang. Kadang-kadang orang kita ni, kita duk buat dah. Kita bangun sembahyang malam, taubat pada Allah, sembahyang taubat. Bahkan dalam 10 malam yang terakhir, 10 malam yang terakhir di surau-surau, di masjid-masjid, dia panggil imam mari buat qiyamul lail. Betul tak? Ada banyak kan? Dan setiap kali imam dia bawa qiyamul lail itu, mesti dia bawa satu sembahyang, nama dia sembahyang taubat. Betul tak, tuan-tuan? Dia akan bawa sembahyang apa? Sembahyang tahajud, sembahyang taubat, sembahyang hajat. Itu antara selalu dia bawa. Dia bawa sembahyang taubat. Kita pun sembahyang juga taubat. Tok imam menangis. Semasa sembahyang taubat, astagfirullahalazim, tok imam menangis. Kita pun dengar tok imam menangis, kita menangis juga. Lepas pada sembahyang tu kita pun rasa lega. Oh, aku menangis dah tadi dalam sembahyang taubat. Dengan harapan Allah Ta'ala terima taubat kita. Rupa-rupanya tak jadi. Hak ni kita bimbang. Sebab apa? Tak cukup syarat. Sebab taubat kita tak cukup syarat. Kerana apa? Syarat taubat ni, tak kira lah tuan-tuan nak letak nasuha kau tidak nasuha kau. Syarat taubat tu dia pertama sekali, kan? Kita kena ingat dia ada syarat asas dia 3, tuan-tuan. Syarat asas kepada taubat. Hak sembahyang tu sembahyang lah. Tapi tuan-tuan, kalau nak sembahyang mesti letak 3 ni dalam diri tu. Ketika mana tuan-tuan dan puan-puan nak sembahyang, yang pertama sekali tu, semua perbuatan dosa yang dijatuhkan hukuman seksa wajib ditinggalkan sekaligus. Itu nak taubat. Semua benda dosa yang kita buat. Kita ada buat apa benda dosa masa sekarang ni? Apa perbuatan-perbuatan dosa yang kita buat, maka kita kena tinggal sekaligus. Tidak kata tinggal sikit-sikit. Kita ada banyak buat dosa. Ada mengumpat, ada mengata orang, ada tu, ada ni, mata tak boleh jaga, telinga tak boleh jaga. Jadi nak taubat, taubat mata dululah, telinga tak lagi, tak boleh. Tak jadi. Taubat mulut dululah, telinga biar dulu. Kan? Mulut dah tak mengata orang dah, tapi telinga nak lagi dengar gosip-gosip. Itu dia, tuan-tuan. Nak lagi dengar. Kita tak kata saya tak mengumpat, tapi saya pergi dengar orang mengumpat. Begitu je, tuan-tuan. Saya tak mengata orang, tapi saya join sekali grup tadi. Saya tukar angguk je, saya angguk je. Hak tu pun tak kena tinggal, tuan-tuan. Kalau kita nak cerita taubat. Sebab itu baru betul taubat. Sebab tu saya kata bimbang, takut nanti apabila kita buat taubat tak kena. Kita duk rasa kita taubat dah, tetapi tak kena syarat dia. Yang kedua, ni tinggal dulu. Tinggal, kita bertekad aku tinggal dah, aku tak mau ulang dah. Tiba-tiba lepas pada tu kita buat balik, itu sifat manusia, tuan-tuan. Semua perbuatan dosa tadi kita letak azam, kita letak dalam diri kita, aku nak tinggal, kita tinggal. Kita tak mengumpat, tak mengata orang, tak berjoin orang gosip. Tiba-tiba duduk lama, selepas tu buat balik. Hak tu manusia, tuan-tuan, kita tak boleh nak kata apa. Berulang balik, tu manusia. Tak boleh nak kata apa. Dan kedua kata, ulama mengatakan syarat yang kedua, kita bertekad teguh untuk membersihkan diri dari semua perkara dosa tanpa bimbang dan ragu-ragu. Tidak ada rasa kasih, sayang, cinta, suka pada perkara dosa. Tak bimbang dah. Tinggal dah, aku tinggal. Sungguh benda-benda dosa ni. Baik. Yang ketiga, segala perbuatan yang dicampuri dengan perkara-perkara yang boleh mengotori taubatnya, dia tinggalkan. Dia tinggal segala benda yang boleh bawa kepada buat dosa. Ni asas dia, tuan-tuan.
Ulama sebut asas untuk kita dapat taubat. Taubat nasuha. Pertama, tinggal perbuatan. Yang kedua, letak dalam hati, aku tak nak buat lagi dah. Yang ketiga, apa-apa sahaja yang boleh membawa kepada aku buat, aku tinggal. Pertama, tinggal benda dosa. Benda dosa tadi tinggal. Contoh, tinggal mengumpat. Kemudian, letak dalam hati, aku takkan mengumpat dah. Yang ketiga, apa-apa perkara yang boleh membawa kepada mengumpat pun aku takkan buat. Begitu tuan-tuan. Contoh mudah tuan-tuan. Ini ulama kata, kalau kita nak bertaubat, benda tu kita kena buat dulu. Kita kena faham terlebih dahulu. Barulah jadi taubat kita itu benar-benar kerana Allah Subhanahu wa taala dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Rupa-rupanya tuan-tuan, kita nak bertaubat ni, kita bertaubat kerana kita nak pahala. Betul tak tuan-tuan? Kita taubat ni kerana nak ampun dosa. Mudah-mudahan dengan kita taubat ni, kita harapkan dengan kita bertaubat ni Allah bagi syurga. Betul tak? Itu yang kita nak. Sebab tu kita taubat sangat ni. Kita bersungguh taubat. Kita buat perbuatan taubat dan sebagainya kerana kita nak syurga. Kita tak nak neraka. Dan kita nak Allah Subhanahu wa taala himpunkan kita bersama orang-orang yang soleh. Di akhirat nanti pada padang mahsyar tak kena seksa, dalam kubur tak kena seksa. Sebab tu kita taubat sangat. Kemudian kita nak juga di padang mahsyar nanti dapat lalu titiang sirat dengan laju. Ketika mana dihisapkan pahala kita, pahala lebih banyak daripada dosa. Yang tu kita nak taubat tu. Rupa-rupanya kita nak begitu. Hakikatnya kita nak begitu. Tetapi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perbuatan taubat ini sebenarnya dia bukan satu hala. Dia dua hala. Dia dua hala macam mana? Nabi sebut dalam sebuah hadis sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana maksudnya orang yang bertaubat ialah kekasih Allah. Orang yang bertaubat ialah kekasih Allah. Orang yang bertaubat daripada dosa adalah seperti orang yang tidak berdosa. Nabi sebut sebuah hadis. Rupa-rupanya Allah suka kepada orang yang bertaubat. Kita bertaubat nak selamat diri. Tujuan kita taubat nak selamat diri. Betul tak tuan-tuan? Nak selamat daripada api neraka. Sebab tu kita taubat. Sebab tu kita taubat, tambah-tambah lagi bulan Ramadan ni kita makin bersungguh bertaubat kerana nak selamat daripada api neraka. Maka kita buat taubat. Tetapi sebenarnya bukan hanya untuk selamat kita sahaja. Perbuatan taubat itu disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah sebut, Nabi sebut, orang yang bertaubat itu kekasih Allah. Masya-Allah, hebat tuan-tuan. Satu kisah tuan-tuan, satu kisah. Perkongsian dengan tuan-tuan sebuah hadis. Nak cerita kepada tuan-tuan, Allah suka kepada orang yang bertaubat. Makna jangan bimbanglah kalau kita buat dosa. Jangan mari bimbang, Allah aku ni umur banyak dah, umur 40, 50, dia ingat ke zaman muda dulu banyaknya dosa aku. Betul tak tuan-tuan? Mari terfikir juga. Saya pun sama macam tuan-tuan. Saya lalu zaman muda juga tuan-tuan. Bukan mari-mari terus jadi ustaz dak tuan-tuan. Zaman muda berlalu juga tuan-tuan. Dan lah zaman for you to see tu dan tuan-tuan. Dan seluar besar kaki tuan-tuan dan jalan seret tuan-tuan. Koyok apa? Koyok seluar tu bawah tu koyok dan. Zaman siapa? Zaman search, zaman wing dan juga tuan-tuan. Zaman pakai seluar nak pergi sekolah kena pakai dengan apa? Kena pakai dengan plastik bag nak bagi boleh masuk. Kalau tidak tak lepas tuan-tuan. Dia punya zaman tu kan seluar kan dia fit ketat semua tuan-tuan. Oh, sarung dengan plastik, masuk dulu plastik, zerak baru boleh masuk. Sekali nak buang air besar gelabah tuan-tuan, nak buka tak boleh. Dan leka zaman tu tuan-tuan. Dah.
Tuan-tuan pun dah juga zaman tu. Hak lebih awal sikit daripada saya, dah lah zaman Pok Yeh-Yehnya. John Travolta. Tapi zaman saya dah belaka tu. Zaman rocknya dah, zaman For You To See-nya dah belaka tuan-tuan. Dan lagi lepas tu zaman macam-macam dah. Zaman sebelum nak sampai zaman sekarang ni, dah belaka. Zaman sekolah dan zaman panjat pagar dah buat tuan-tuan. Dan panjat pagar sampai cikgu kenal jalan luar sekolah tak pakai baju sekolah, ponteng sekolah. Lalu cikgu dalam sekolah tengok, oh budak ni aku kenal, esok pergi kutip tuan-tuan. Tu nak bagi tahu zaman kita berlalu. Penuh kita buat belaka tuan-tuan. Tapi mari zaman sekarang, mari dengan usia sekarang, mari terfikir, Allah banyaknya dosa aku zaman muda dulu. Teruknya aku ni, banyaknya dosa. Jangan bimbang tuan-tuan. Jangan bimbang. Itu ujian dalam kehidupan kita. Allah Ta'ala nak tengok kita macam mana. Hak pentingnya di mana hujung kita. Hak pentingnya kesudahan kita macam mana. Sebab dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut kebahagiaan kebahagiaan Allah Subhanahu wa taala terhadap taubat hamba-Nya yang beriman adalah melebihi kebahagiaan orang yang datang ke suatu tempat yang jauh dan berbahaya dengan membawa tunggangan yang memikul beban berisi makanan dan minuman. Kemudian dia merebahkan tubuhnya dan tertidur. Ketika mana dia bangun, dia dapati tunggangannya telah hilang. Kemudian dia mencarinya sehingga merasakan panahan terik matahari yang panas dan dahaga. Nabi beri satu gambaran. Orang yang datang musafir bawa tunggangan, zaman dulu tunggangan unta lah. Bawa unta, atas unta tu ada bekalan makanan, minuman, pakaian, letak atas unta belakang. Dah berjalan jauh, rasa penat, berhenti. Berhenti sekejap, berehat, nak hilang letih. Ikat unta, dia pun rehat, letak kepala, dia tidur. Tidur, dia bangun-bangun, tengok unta tak ada. Kalau unta tak ada, tak apa tuan-tuan. Ni unta tak ada, makanan tak ada, minuman tak ada, duduk tengah padang pasir. Tu dia. Agak-agak apa perasaan orang tu ketika mana dia celak tengok unta dia tak ada, bekalan dia tak ada. Tentu dia putus asa, betul tak tuan-tuan? Sudah, aku nak hidup macam mana? Mati dah aku ni. Cari tak jumpa. Cari tak jumpa. Maka apa jadi? Kata Nabi, dengan kehendak Allah, dia berkata, saya akan kembali semula ke tempat saya tertidur sehingga mati. Putus asa dah dia. Cari tak jumpa dah unta tadi, bekalan tak ada ke mana. Nak balik jauh, nak pergi ke depan, tak tahu ke mana. Duduk sorang-sorang. Balik semula ke tempat dia berehat tadi, dia kata ginilah, aku balik tunggu sinilah, mati sinilah. Mati dah aku ni. Tapi aku mati sini, tunggu mati dah aku ni. Baik. Maka kata dia lagi, lalu ia meletakkan kepala di atas tangannya, kata Nabi. Di sampingnya ketika bangun, dia letak kepala, letak tangan atas kepala dan dia terlelap. Balik semula letak tangan, terlelap balik. Ketika dia bangun, tiba-tiba dia dapati tunggangannya telah berada di sampingnya dengan memikul beban berisi makanan dan minuman. Dahlah tidur tadi, tidur dalam keadaan tunggu mati. Sedar-sedar tengok ada semula unta dia hak hilang tadi. Barangan atas tu pun ada, makanan pun ada. Ada semula. Maka kata Nabi SAW, kebahagiaan Allah Subhanahu wa taala terhadap taubat hamba yang mukmin melebihi kebahagiaan orang ini yang mendapat semula binatang tunggangannya. Allah lebih gembira kalau nak bandingkan dengan orang ni yang mana tadi putus asa dah. Mati dah aku ni, makanan tak ada dah, minuman tak ada dah, unta hak bawa aku dah hilang.
Celek-celek tengok ada semula. Gembira tak dia, tuan-tuan? Gembira. Suka tak dia? Suka. Sebab apa? Boleh hidup balik, boleh meneruskan perjalanan. Kata Nabi, Allah lebih gembira lagi kalau dibandingkan dengan orang ini, kalaulah hambanya yang mukmin itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud cerita ni? Nabi nak cerita apa ni? Nabi nak bagi tahu kepada kita, Allah suka kita taubat. Allah gembira dengan taubat kita. Macam tu sekali, tuan-tuan. Gembiranya Allah dengan taubat ni, taubat hambanya, seolah-olah melebihi gembira orang yang hampir mati kemudian diberikan peluang untuk hidup balik. Tu dia, tuan-tuan. Dahsyat. Taubat ni dahsyat, tuan-tuan. Bukan boleh main-main, relax-relax. Tak apa kita taubat tak. Perkataan taubat ni besar sebab dia menyebabkan Allah Subhanahu wa taala gembira. Jadi apabila Allah melibatkan kegembiraan Allah, maka oleh itu, tuan-tuan, jangan kita buat main-main dalam bab taubat. Jangan ambil mudah dengan taubat. Bayangkan, tuan-tuan, Nabi beri perumpamaan macam tu sekali. Perumpamaan bukan perumpamaan seolah-olah sukanya seorang budak tak. Perumpamaan seumpama orang yang hampir mati, yang putus asa untuk hidup, kemudian diberi peluang hidup semula. Gembiranya. Bukan kata contoh seolah-olah budak kecil dapat mainan. Tidak ni, tuan-tuan. Nyawa. Nabi gambarkan orang yang hampir mati, nyawa, putus nyawa, tak ada harapan hidup, sambung balik hidup. Kerana apa? Kerana taubat mana hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi kerana itulah saya sebut tadi, tuan-tuan. Kita jangan terlalu bimbang dengan apa dosa yang kita buat sehingga kita rasa habis dah aku ni. Tak. Itu semua ujian Allah. Dan Allah Taala nak tengok setakat mana kita nak minta ampun pada Dia. Setakat mana kesungguhan kita nak minta ampun dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia nak tengok situ, tuan-tuan. Dia bukan nak tengok, bagi Dia tak ada masalah. Dalam sebuah hadis, tuan-tuan, tuan-tuan boleh rujuk dalam kitab Riyadhus Shalihin. Dalam kitab Riyadhus Shalihin, sebuah hadis yang panjang. Nabi sebut Allah Subhanahu wa taala berfirman. Hadis kursi. Saya nak ambil satu potong sebahagian sahaja. Seandainya semua manusia bermula daripada yang terawal sehingga yang terakhir, begitu juga dengan jin yang terawal hingga yang terakhir menjadi yang terbaik di kalangan kamu. Jadi maknanya sekiranya semua makhluk atas muka bumi ni, sama ada manusia dan jin, semua jadi soleh, baik belaka, sembahyang cukup belaka, tak ada orang mengumpat, tak ada mengata orang, tak ada menipu orang, baik belaka, soleh belaka, yang terbaik di kalangan kamu, pakai macam Nabi belaka, baik macam Nabi belaka, tak ada seorang pun macam Abu Jahal, Abu Lahab, tak ada, baik sungguh macam Muhammad belaka. Contoh, adakah tidaklah sedikit pun perkara tadi akan menaikkan kedudukan Allah, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya, kalau semua orang baik pun Allah Taala kata tidak menyebabkan kedudukan aku naik. Maknanya Allah tak mengharap kepada ibadah kita. Bukan kemuliaannya Allah kerana ibadah kita. Kata Nabi dalam hadis tadi, sekiranya semua di kalangan manusia itu bermula daripada yang terawal hingga yang terakhir, begitu juga jin yang terawal hingga yang terakhir, menjadi yang paling jahat di kalangan kamu. Siapa paling jahat atas muka bumi ni? Abu Jahal, Abu Lahab, Fir'aun. Begitu, tuan-tuan. Pakak jadi Fir'aun belaka. Tak ada seorang pun hak baik. Semua perangai Fir'aun belaka. Katalah atas muka bumi ni, Fir'aun belaka perangai dia. Jahatnya nak bagi tahu. Abu Jahal belaka perangainya. Abu Lahab belaka perangainya. Tidaklah sedikit pun menurunkan kemuliaanku, kata Allah. Sikit pun takkan turun kemuliaan aku. Makna tak jejah aku ni.
Tidak terjejas kedudukan Allah dengan buruknya perangai manusia. Tak. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita buat dosa banyak mana pun, Allah tak ada masalah. Hak masalahnya kita. Bagi Allah tetap mulia. Bagi Allah tetap agung. Manusia ya, turun kedudukan dia. Sebab itu saya sebut tadi, jangan kita bimbang. Allah tu Maha Pengampun. Yang kita kena bimbang ialah perbuatan dosa tu jangan kita terlalu bimbang. Oh sudah. Tak, Allah Maha Pengampun. Yang kita kena bimbang ialah aku nak minta ampun ke tidak. Tu kita kena bimbang. Bagaimana aku nak minta ampun? Bila aku nak minta ampun? Itu yang kita kena bimbang. Bukan kita kena bimbang, oh banyaknya dosa aku. Tak, mintaklah, dah tahu banyak dosa kamu. Allah, kita dah baca cerita ni. Kita dah baca hadis Nabi. Hadis Nabi bagi tahu Allah suka orang yang bertaubat lebih pada gembiranya orang yang hampir mati kemudian dapat hidup balik. Maka Allah lebih daripada tu lagi. Maka tugas kita ialah apa? Minta ampun dengan Allah. Bertaubatlah pada Allah. Jangan duk mikir je. Banyak dosa ni bila nak taubat ni? Banyak dosa ni bila nak taubat? Duk fikir panjang tu anda. Duk fikir nak taubat kan, kalau taubat tak boleh buat dah benda ni. Tu masalahnya. Aku taubat kan nak ulang balik buat benda-benda macam ni tak boleh dah. Ni yang salahnya. Kita kena fikir, kena taubat, itu dia. Kena cepat-cepat, jangan tangguh. Baik. Maka tuan-tuan dimati Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi tak kelebihan lain? Kelebihan yang pertama tadi disebutkan. Pertama ialah hukum taubat tu wajib. Ingat ya tuan-tuan, taubat ni hukum dia wajib. Yang kedua saya sebut tadi, orang yang bertaubat ini dicintai, disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah cinta. Sebab Nabi sebut orang yang bertaubat itu umpama kekasih Allah. Yang ketiga tadi, Allah nak ceritakan gembira. Allah gembira dengan orang yang bertaubat. 3 dah tuan-tuan. Gembira Allah kalau hamba yang mukmin ni bertaubat, kita ni menggembirakan hati Allah. Pertama wajib, kedua jadi kekasih Allah, yang ketiga menggembirakan hati Allah. Masya-Allah tuan-tuan. 3 perkara dah ni dengan taubat ni. Taubat je. Mudah je. Perlu modal ke? Tak perlu modal. Taubat tak perlu modal. Perlu kesungguhan saja. Yang keempat, hasil daripada taubat itu yang keempat, diriwayatkan oleh Hasan Al-Basri ketika Allah Subhanahu wa taala mengampuni Nabi Adam alaihi salam, para malaikat mengucapkan tahniah kepadanya. Kemudian datang malaikat Jibril dan Mikail kepada Nabi Adam. Maka ketika itu mereka berkata kepada Nabi Adam, engkau kelihatan gembira dengan keampunan Allah kepada diri engkau. Mari malaikat ni dah Adam diampunkan oleh Allah selepas dia makan buah dilarang dalam syurga, dicampur ke muka bumi, duduk taubat. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala ampun dosa Adam. Maka ketika itu marilah para malaikat pakat ucap tahniah. Mari Mikail, mari Jibril dan cakap dekat Adam, nampak kamu macam gembira dengan keampunan ni. Kita azan dulu. Sila. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la أشهد أن
سيدنا محمد ابعث مقام محمود الذي وعدته. Okey tuan-tuan, kita ulang balik sedikit. Ketika mana Adam alaihissalam diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah diletakkan di muka bumi, setelah Adam melakukan kejahatan ataupun kesilapan. Setelah Adam melakukan sedikit kesilapan di syurga, sedangkan kesilapan itu sebenarnya telah pun ditentukan oleh Allah. Adam makan buah dalam syurga ni tuan-tuan. Sebenarnya kalau kadang-kadang kita sebagai manusia kata Adam buat salah. Kita kata, oh Nabi Adam pergi makan buah dilarang, sebab itulah campak ke muka bumi. Sebenarnya Adam makan tu dah memang Allah Ta'ala takdir dah. Pernah dalam satu kisah disebutkan Nabi Adam bertemu dengan Nabi Musa alaihi masalam. Musa kata kepada Adam, wahai Adam, sebab kamulah maka semua anak cucu kamu ni jadi susah. Kena campak muka bumi, duduk atas muka bumi. Kalau dulu kamu dalam syurga dulu, kamu tak makan buah yang dilarang tu, maka dalam syurga belakang kita ni. Kata Nabi Musa kepada Nabi Adam. Jawab Nabi Adam, wahai Musa, kamu menyatakan sesuatu yang telah pun ditakdirkan oleh Allah ribuan tahun sebelum diciptanya aku. Maksudnya aku makan buah dalam syurga tu bukan kehendak aku. Allah Ta'ala dah tentu dah ribuan tahun sebelum dia cipta aku akan makan buah dalam tu. Bukan kata aku saja nak makan, dah takdir Allah dah aku nak makan. Gitu tuan-tuan. Jadi jangan duk salah faham. Kata Adam begini. Jangan tuan-tuan, kena faham baik-baik. Maka apabila diampunkan dosa, maka datanglah malaikat mengucapkan tahniah kepada Nabi Adam. Antara yang datang sekali Jibril dan juga Mikail. Jibril dan Mikail datang. Jumpa dengan Nabi Adam, dia sebut, nampaknya kamu ni macam senyum je, gembira je. Allah Ta'ala ampun dosa kamu. Yalah, apa tak gembiranya tuan-tuan? Daripada syurga campak ke muka bumi, daripada ada pakaian jadi tak ada pakaian, daripada ada bini pecah dengan bini. Sekarang Allah Ta'ala terima taubat, tentulah gembira. Baik. Maka jawab Nabi Adam alaihi salam, wahai Jibril, jika setelah taubat aku ini aku ada permintaan, katalah lepas pada ni aku nak minta apa-apa dengan Allah. Di manakah kedudukanku? Maksudnya aku ni dah buat salah pada Allah. Aku dah buat salah. Aku dah berdosa. Aku dah langgar perintah dia dan Allah telah murka pada aku. Katalah lepas pada ni aku ada hajat apa-apa dan aku minta dengan Allah sesuatu, ada agak-agaknya Allah Ta'ala terima tak permintaan aku. Tidak tuan-tuan. Kita pun sama tuan-tuan. Kita ada buat dosa. Betul tak tuan-tuan? Ada. Kita atas muka bumi ni, kadang-kadang mari dia fikir kita, mari buat dalam kepala, Allah Ta'ala terima tak doa aku ni banyak dosa. Aku ni ada buat dosa. Aku ni hidup atas dunia ni tak lepas daripada buat dosa. Allah Ta'ala terima tak doa aku. Sebab tu kadang-kadang kita ni kalau nak buat apa-apa, panggil ustaz-ustaz buat doa, betul tak tuan-tuan? Betul tak? Panggil ustaz doa. Ibu-ibu, ayah-ayah. Kalau anak nak periksa, panggil solat hajat, panggil ustaz lagi. Kenapa tak solat hajat sendiri? Sedangkan kalau kita perhatikan, doa siapa yang paling mustajab untuk anak? Doa siapa tuan-tuan? Doa siapa? Doa ibu. Doa ibu kepada anak adalah paling mustajab. Tapi kenapa ibu tadi, dia baca hadis, dia tahu.
Dia boleh sebut, jangan main, mulut mak ni masin. Pula, pandai pula cakap mulut mak tu masin. Tapi masa berdoa tak mau guna hak masin tu. Duk panggil ustaz, ustaz mari ustaz, kita buat majlis ni, saya anak saya nak masuk, nak pergi belajar overseas, buat sembahyang hajat, ustaz lah Tok Imam. Ayah dia ada, kenapa tak suruh ayah dia? Sebab hak paling mustajabnya hak dekat ayah dia, mak dia. Sebab kita bimbang. Saya dosa banyak ustaz. Kalau ustaz minta tahan sikit, macam dia tahu ustaz tak ada dosa. Tu tak tahannya. Macam dia tahu ustaz tak ada dosa. Jadi itu kenapa kita takut nak berdoa? Sebab kita bimbang kalau dosa. Ia sama je Nabi Adam pun tanya. Nabi Adam pun tanya, wahai Jibril, aku ni buat dosa. Bahkan Allah Ta'ala dah jatuhkan hukuman pada aku. Agak-agak selepas pada ni, kalau aku berdoa pada Allah, di mana kedudukan aku? Itu dia. Maka jawab, Jibril tak jawab. Maka tiba-tiba Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepada Jibril untuk disampaikan kepada Nabi Adam alaihissalam. Disebutkan, wahai Adam alaihissalam, engkau mewariskan keletihan dan kepayahan. Engkau telah menyebabkan anak cucu kamu duduk atas dunia, ada rasa letih, ada rasa payah. Betul tak tuan-tuan? Penat tak atas dunia? Penat tuan-tuan. Letih tak atas dunia? Letih. Kalau duduk syurga tak ada letih tuan-tuan. Duduk syurga tak ada letih. Letih ni benda tak baik, tak ada. Duduk syurga tak ada sembelit tuan-tuan. Duduk syurga makan banyak sekali pun tak ada rasa muak nak keluar balik, tak ada tuan-tuan. Duduk atas muka dunia ni, salah makan buka puasa banyak sikit, sandar terlebih sikit, lambat nak sembahyang, nak bagi hadam. Itu dia tuan-tuan. Kalau sembahyang tarawih, Tok Imam baca panjang sikit, lenguh dah lutut tuan-tuan. Duduk syurga tak ada. Tak panjangnya Tok Imam ni. Itu dia tuan-tuan. Tok Imam baca kan. Panjangnya Tok Imam ni. Slow pula. Dah lah slow panjang. Itu dia tuan-tuan. Baca slow panjang, bismillah, sudah. Kalau sembahyang tarawih, rasa kata tuan-tuan lah, saya pemari juga tuan-tuan. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim. Sudah. Tok Imam dia punya lagu tu, bismillahirrahmanirrahim, okey. Tok Imam, Allahu Akbar, bismillah. Sudah kata. Sudah. Sudah kena. Itu dia tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, kalau nak Tok Imam laju, ramai jemaah Tok Imam slow, tak pergi dah surau tu tuan-tuan. Saya ada pengalaman tuan-tuan sembahyang. Saya tak sebutlah tempat mana tuan-tuan. Saya kalau pergi tempat tu tuan-tuan, saya tunggu azan. Dia matching tuan-tuan. Matching. Bila dengan imam matching. Bila punya azan Allah, bayang tuan-tuan dia punya tarik macam tu, berapa lama nak habis tuan-tuan. Allah, sudah kata. Tu imam pula baca bismillah, sudah kata. Kena matching tu imam dengan Bilal kena. Saya kalau pergi time tu kena bila ni tu imam ni okey beres. Baik. Okey. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepada kita, mewahyukan kepada Adam alaihissalam, engkau mewariskan keletihan dan kepenatan. Sebab atas dunia ni letih, penat. Engkau juga mewariskan kepada mereka, yakni anak cucu kamu, permohonan taubat. Kamu orang pertama taubat, maka akan diwariskan kepada anak cucu kamu permohonan taubat. Itu dia. Daripada mana kita dapat taubat ni? Adam tu kata ada taubat kita ni. Adam dah buat dah. Di antara mereka yang memohon kepadaku, aku akan menyambutnya. Anak cucu kamu nanti kalau dia minta pada aku, mohon taubat tadi, aku akan sambut taubat mereka. Sebagaimana kamu aku ampunkan daripada dosa kamu berdasarkan taubat kamu, anak cucu kamu pun aku akan ampun, kata Allah pada Nabi Adam alaihissalam. Wahai Nabi Adam, aku mengumpulkan orang-orang yang bertaubat di dalam kubur mereka,
sebagai orang-orang yang senang. Orang yang bertaubat jangan bimbang. Masuk kubur nanti dia jadi orang yang senang. Tak payah bimbang, kena seksa. Jangan ada kebimbangan bagi orang yang bertaubat bila masuk kubur. Janji Allah pada Nabi Adam. Dan bergembira dalam kubur. Selain itu, ni dia dengar baik-baik. Doa mereka dimakbulkan. Kelebihan orang taubat, doa mereka dimakbulkan. Ini yang disebut oleh Rasulullah kisah Adam dengan Jibril, dan juga bagaimana Allah menjawab soalan kepada Adam. Di mana kedudukan aku sekiranya aku ada nak minta sesuatu selepas pada ni, selepas aku dah buat dosa ni, maka Allah Ta'ala jawab, doa mereka aku makbulkan. Apa dah tuan-tuan kelebihan taubat? Pertama, taubat ni wajib. Wajib taubat. Yang kedua, orang yang bertaubat ni Allah jadikan dia kekasih Allah. Kekasih Allah. Orang yang bertaubat itu adalah kekasih Allah. Yang ketiga, disebut juga orang yang bertaubat itu at-taibu minaz zambi kama la zambalah. Orang yang bertaubat ni seumpama tidak ada dosa. Yang keempat, Allah menanti-nanti orang yang bertaubat. Allah gembira dengan orang yang bertaubat ini. Gembiranya Allah. Gembira seolah-olah orang yang dah mati, hampir mati, kemudian hidup balik. Gembira. Yang keempat, yang kelima, Allah jadikan orang yang bertaubat ini selepas dia taubat, dia minta doa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah terima doa dia. Masya-Allah tuan-tuan, banyak kelebihan rupa-rupanya orang bertaubat ni tuan-tuan. Banyak kelebihan. Sebab itulah tuan-tuan kita kena sentiasa berada dalam keadaan bertaubat pada Allah, minta, ya Allah ampunkan dosa aku, ampunkan dosa aku, ampunkan dosa aku. Sentiasa tuan-tuan. Tambah-tambah lagi kita berada dalam bulan yang mana penuh dengan pengampunan. Penuh dengan apa? Penuh dengan pengampunan, penuh dengan pahala. Di bulan yang mana syurga dibuka pintu-pintunya, neraka ditutup pintu-pintunya. Maka dalam bulan ini, ambil sungguh-sungguh kelebihan ini tuan-tuan. Bukan berlaku tiap-tiap bulan, tapi kita usahakan lebih sikit di sini. Lebihkan sikit. Cuma saya sebut tadilah, kita kena faham dalam bab nak minta pada Allah ni, nak minta taubat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kena faham apa? Kena faham dia punya susunan, dia punya asas dia punya syarat-syarat dia. Mesti ada pertama sekali kita sebut tinggal dosa tadi. Asas dia tinggal dosa. Dia ada lagi syarat lain. Ni asas dia tuan-tuan. Dosa tu tinggal. Yang kedua, rasa letak dalam hati, aku takkan buat balik dah. Tak buat balik dah. Yang ketiga disebutkan tadi, apa dia? Perkara-perkara yang boleh membawa kepada dosa pun kita tak pergi join. Contoh, kita tahu dah kalau berimpun ramai-ramai, tak ada kerja lain, mengumpat. Hak berimpun ramai-ramai kita tak pergi. Begitu tuan-tuan. Duduk ramai-ramai tak ada kerja lain, mengumpat. Kita tinggal dah mengumpat. Kita letak dah dalam hati ni, kita letak tekad tak usah mengumpat dah, aku tak nak mengumpat dah. Kita tahu dah kalau kumpul ramai-ramai tak ada kerja lain, mengumpat. Maka situ pun kita tak pergi dah. Itu letak kita begitu tuan-tuan. Barulah dapat kita nak elok diri kita daripada buat perkara dosa. Barulah kita boleh nak taubat. Ni benda-benda yang bawa kepada dosa kita tak tinggal. Nak cerita taubat tak kena tuan-tuan. Tak kena. Baik. Kerana itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Allah Subhanahu wa taala menghulurkan tangannya dengan keampunan kepada orang yang berbuat jahat pada malam hari sehingga siang, dan kepada orang yang berbuat jahat pada siang hari sehingga malam, sehingga ketika matahari terbit daripada arah yang berlawanan, arah terbenamnya. Apa dia? Allah ni duduk standby je nak tunggu kita taubat. Standby je.
Bulan Ramadan ke tidak Ramadan ke, ada je taubat tu. Tapi kenapa bulan Ramadan kita nak bersungguh? Sebab banyak kelebihan. Banyak kelebihan. Allah Ta'ala janjikan banyak kelebihan. Kejarlah di sini. Bulan lain pun buat juga. Buat juga. Cuma kita lebihkan di sini. Dan Allah ni tunggu je. Siang orang buat dosa siang sehingga malam dia tunggu. Bila orang ni nak taubat? Bila orang ni nak taubat? Siang, malam ke siang. Bila nak taubat? Bila nak taubat? Allah Subhanahu Wa Ta'ala tunggu kita. Dan apabila kita taubat, Allah gembira. Masya Allah, bayangkan tuan-tuan. Tuan-tuan kerja. Tuan-tuan orang kerja. Ada bos. Ada ketua jabatan. Bayangkan kalau tuan-tuan buat sesuatu menggembirakan ketua jabatan tuan-tuan, apa akan tuan-tuan dapat? Bayangkan kalau tuan-tuan gembirakan Allah, apa yang akan tuan-tuan dapat? Itu je mudahnya. Tuan-tuan ada ketua jabatan masing-masing. Tuan-tuan buat sesuatu gembira ketua jabatan. Oh, bagus sungguh, puas hati sungguh, gini puji tu, puji ni. Dia dengan kita jadi baik sebab kita pandai menggembirakan dia. Pandai ambil hati dia. Bayangkan kalau dengan Allah kita buat macam tu. Allah gembira dengan kita. Kita pandai ambil hati Allah dan kita pandai menggembirakan Allah. Dalam masa yang sama ada juga salah kita, tapi kita pandai cover. Pandai cover, pandai ejah tu ejah ni. Agak-agak apa jadi tu entah. Tentu, kalau manusia boleh suka kepada kita begitu, keperbuatan kita manusia boleh suka, bayangkan Allah lagilah boleh suka kepada kita. Dan Allah ni dia tidak ada had, dia tidak ada sempadan, dan dia tidak ada siapa-siapa pun yang boleh mengalahkan dia, yang boleh menjatuhkan dia, yang boleh mempelekehkan dia. Tak ada, tuan-tuan. Dan dia tidak terikat dengan siapa-siapa. Dia boleh buat apa saja yang dia nak. Itu kita kena faham baik-baik begitu, tuan-tuan. Maka dalam usaha kita, dalam nak mencari kelebihan Ramadan, dalam usaha kita nak mencari perjalanan Ramadan yang pun hampir dah separuh berlalu, dalam keadaan kita melaksanakan ibadah kewajipan berpuasa, maka dalam masa yang sama kita kena berusaha untuk mendapatkan lain-lain kelebihan yang ada dalam Ramadan. Tuan-tuan, siangnya kita berpuasa, malamnya kita bertarawih. Itu untuk apa? Untuk bekalan kita. Tetapi dalam masa yang sama kita kena usaha juga untuk padamkan dosa-dosa kita. Jangan duk kejar buat pahala, sehingga kita terlupa untuk berusaha memadamkan dosa. Memanglah perkara baik itu memadamkan perkara buruk. Betul, tuan-tuan. Tapi adalah lebih baik sekiranya kita ini memohon kepada Allah supaya dipadamkan keburukan-keburukan kita. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab kita kena ingat, kalau kita banyak sangat buat benda baik, syaitan dia boleh mari rosakkan ibadah kita dengan menjadikan kita rasa aku sudah bagus. Al-harasu wal jaddu, saya sebut sebelum ni. Sungguh-sungguh. Buat sungguh-sungguh, akhirnya dia mari rasa, bagus dah aku ni. Rosak. Dalam kita buat sungguh-sungguh ni, kita kena mari ada satu sifat, aku dosa banyak juga. Dosa aku ada, aku puasa, tapi dosa aku macam mana? Kena ada perkara begitu bagi mengimbangkan, supaya kita tidak terlepas, supaya kita tidak tergelincir daripada perjalanan kita. Mudah-mudahan tuan-tuan kita berusaha lah. Kita berusaha kepada Allah, minta dengan Allah, berusaha dengan tenaga yang kita ada, dengan usia yang kita masih ada ini, untuk sentiasa bertaubat pada Allah. Dan ingat tuan-tuan, dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmizi
daripada Umar bin Khattab, Umar Al-Khattab menyebutkan, kata Nabi SAW, innallaha azza wa jalla yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima taubat hamba-hambanya selagi mana nyawa tak sampai ke ghargharah. Mana ghargharah? Halqum. Selagi mana tak sampai halqum, mintalah. Cuma takkan kita nak tunggu nyawa nak sampai, nak kena cabut baru nak minta ampun, takut nanti tak sedar masa tu. Tapi nak bagi tahunya, Allah Ta'ala ni dia banyak bagi peluang kepada kita. Dia sanggup tunggu sehingga dia cabut nyawa lagi, tengah cabut nyawa boleh lagi taubat. Tengah nyawa kita ditarik, kalau kita masa tu boleh sedar, kalau masa tu kita siuman, kalau masa tu kita boleh tahu, oh Allah Ta'ala tarik dah nyawa aku, hak kaki naik sampai lutut dah, roh kaki tak ada dah, duk lutut dah sekarang ni. Boleh? Bolehlah. Kalau kita boleh masa tu kita waras, boleh fikir begitu, boleh tunggulah, tak apa, silalah tunggu. Takutnya masa tu kita tak waras dah, tuan-tuan, akal tak ada dah masa tu. Masa Allah Ta'ala tarik nyawa tak ada. Tapi nak bagi tahu kasih sayang Allah ni, peluang dia beri sampai situ. Peluangnya beri sampai ke situ sekali. Tapi jangan kita duduk tunggu waktu, takut kita terlepas, tuan-tuan. Wallahu alam, tuan-tuan. Saya rasa cukup dululah. Sekadar sedikit peringatan daripada saya pada tuan-tuan, untuk panduan kepada kita dalam kita nak menghadapi kehidupan kita. Perjalanan kita di dunia ini kena banyak bekal, kena kurang dosa. Itu dia, tuan-tuan. Bekal kena banyak, dosa kena kurang. Macam mana nak bekal banyak? Buat ibadah banyak-banyak. Macam mana nak kurang dosa? Taubat banyak-banyak. Mudah-mudahan jadilah kita ni hamba yang selamat di dunia dan juga di akhirat. Jadi saya suruh balik. Kita tengahkan majlis dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa qalban khashi'an wa rizqan halalan tayyiban wasi'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.